Apa khabar semua? Semua okey ke? Assalamualaikum tuan, minyak kasai terbaik. Tu ada orang baru pakai dah tu. Alhamdulillah. Perian spicy tuan bila nak turun KL, insya-Allah dalam masa terdekat. Ayahanda tuan sihat, dah sihat? Belum sihat? Alhamdulillah, saya sebenarnya baru keluar daripada hospital. Sudah 4 hari duduk di hospital. Jadi minta maaf kerana lama saya tak buat live. Ialah 4 hari duduk di hospital. Saya tak keluar langsung ke mana-mana. Saya duduk je teman ayah saya di sana. Baru petang semalam dapat discharge lah dan meneruskan rawatan di rumah. Kan? Jadi saya minta maaf kerana saya tak dapat buat live. Saya pun tak dapat nak berniaga apa semua. Keutamaan kepada ayah lah. Kan? So setakat 3 malam, 4 malam tu saya okey. Jangan kata sebulan aku duduk situ demi ayah ibu pun saya tak ada masalah. Sebulan ke 2 bulan tak apa. Duduklah. Kan? Kalau operasi dalam lautan saya boleh duduk 2 bulan, 3 bulan. Kan? Tanpa apa-apa hubungan dengan manusia. Apalagi dengan untuk ibu ayah, betul tak? Daripada Miss Aitun, alhamdulillah barang order dah selamat sampai semalam. Oh ya kau, lambat sikit lah kena sekarang ni. Saya tak tahu kenapa, saya monitor dekat dalam komputer di pejabat. Kurier memang lambat hantar barang. Terima kasih Zul ni hantar Rose, hantar Fanstar, terima kasih. Okey. Sahabat-sahabat semua sihat ke? Dah seminggu saya tak buat live kan. Hari tu pun sempat live sekejap je dekat tu. Itu pun ayah saya sedang masuk wad pembedahan, jadi saya tunggu dekat wad dia, dekat bilik dia dan saya buat live. Itu je lah sempat. Rizal Tilam Hotel, Assalamualaikum, selamat sejahtera sahabat semua. Ya. Waalaikumsalam. Rosmi Mizan Green Tea. Tak kisah lambat ke cepat janji sampai. Itulah insya-Allah. Saya pun tak tahu kenapa masalah JNT ke apa ke, saya tak tahulah. Sekarang ni. Nurul Daud, alhamdulillah minyak raja kayu dan koko rimba pun baru sampai semalam. Sedap bau minyak raja kayu, alhamdulillah. Kan? Dia bau dia memang sedap dan dia punya bau dia macam ala-ala kopi pun dia kan. Tapi tak ada kopi dalam tu. Ada akar kayu. Projek apa sekarang tuan? Ya, alang-alang ni saya sedang uruskan kan, walaupun saya di hospital, teman ayah saya sedang menguruskan kopi rimba untuk disiapkan pada bulan 6. So sekarang kami dah hantar dah, Tok Guru Mat dah hantar ke kilang untuk dipackingkan. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Beg kuning tuan, tak ada beg kuning sahabat. Saya tak ada beg kuning hari ni. Hari ni saya nak sembang-sembang jumpa kawan-kawan je. So tuan lama tak live ya lah, macam tu lah. Dah duduk ke hospital, kita nak live pun kan mengganggu ayah saya. Ayah saya pun masa orang tua kan, dia duduk, rehat, tidur, takkan kita nak buat live waktu tu. Kita duduk sebelah dia kan. Tak sesuai lah. Kan? Malam pun ayah saya tidur awal, lepas tu begitulah. Siapa yang biasa jaga mak ayah ke hospital, anda faham lah. Normal lah tu kan. Kopi rimba ni sama macam lama ke atau ada bahan baru? Oh ada. Nana Ciana ada. Kalau kopi rimba yang dulu ni yang viral sangat-sangat ni, kat sini kita bubuh kopi kampung, pokok Haji Somat, kan, pokok Hamba Raja, ubi rencang tebaga, rencang urat dawai, kan. Lepas tu tongkat Ali, teja lawang. Yang ni kita tambah lagi 2. Kita letak lagi 2, tambah lagi. Yang ni lebih. Dia jadi kopi rimba plus. Boleh datang beraya ke tuan? Oh, masalah rumah saya tak ada raya-raya dah tak ada apa nak jamu. Sembang-sembang kena kopi boleh lah. Terima kasih ni Lucas bagi Fanstar ni tu. Oh ya ke? Oh dia jadi macam tu. Salam cerita sikit pasal tarik emas. Konspirasi ni ada Fanstar juga. Konspirasi macam tu. Ramai ke nurse ngorat tuan baru ni. Nurse tak ngorat saya, tapi adalah kawan-kawan TikTok, follower TikTok yang kenal saya lah dekat sana. Siapa lagi ni? Apik bagi Fanstar. Oh, Fanstar ni banyak ke? Dia, siapa lagi begini? Banyak ni Fanstar ni. Oh.
Oh, satu. Bagi Fensta. Menarik lah Fensta tu. Cantik. Adalah kawan-kawan yang orang yang apa? Yang tegur saya lah. Kenal kat situ saya sekitar. Ni bukannya artis. Betul tak? Tuan, kenapa saya minum kopi rimba badan saya macam banyak angin? Bila masa minum kopi rimba? Kopi rimba dah tak keluar 2 tahun dah. Setahun lebih dah tak keluar. Ada lagi ke? Itu saya pelik tu, ada lagi ke? Kan? Dia, terima kasih ni bagi Fensta ni. Muhammad Ashraf, Waalaikumsalam. Terima kasih atas doa-doa. Salam tuan, teringat saya kopi rimba tahun 2020 zaman PKP. Berkotak-kotak beli, terbaik, alhamdulillah. Siapa yang minum kopi rimba waktu PKP tu, insya-Allah lah kesan-kesan yang tak elok tentang vaksin semua tu clear. Tu kami buat kelang kabut tu dalam hutan tu. Proses buat dekat pondok tu, buat hantar kat kilang. Sebab kita tahu kesan tak elok yang ada kena kat benda tu kan. Yang kena cocok-cocok tu. Memang kopi rimba lah. Nak lawan dia balik. Oh, terima kasih ni bagi ni. Dia bagi, terima kasih, subhanallah. Terima kasih ni Fensta apa semua. Sahabat-sahabat. Ni apa dia kat atas ni ya? Oh, dia macam tu. Oh. Okay guys, tap tak tolong seorang tap screen tu, seorang 10 ke 20. Tap screen tu, seorang 20 kali kan. Senaman bagi cerah mata tengah-tengah hari ni, boleh? Boleh tak? Tuan beg kuning tak ada, memang saya bukan nak menjual waktu ni. Saya tak menjual. Tak tolong sahabat-sahabat, tap screen. Seorang 20 pun cukup dah. Kalau lebih lagi bagus. Kan? Betul? Takkanlah apa ni tap screen kat perempuan seksi je, dekat lelaki handsome je. TikTok ni takkan untuk lelaki handsome dengan perempuan seksi je, betul lah. Terima kasih Bob. Bagi Friday tu macam Bob ni selalu bagi. Abah Syifa, saya berada di Aman Jaya Mall SP. Ya ke? Bagus. Petang atau malam ada live lagi ke tuan? Tak pastilah sebab tak ada petang ni kita pergi tengok Abah kan? Ya kan? Hari ni lah Abah pergi kat situ. Yang petang dan malam ni saya tak buat live tu sebab malam ni ayah saya bersama dengan ayah saya dengan keluarga semua pergi tengok lawat. Malam baru keluar hospital dengan daripada ayah, saya terus balik Sungai Petani, jumpa keluarga saya, jumpa anak-anak isteri saya. Malam ni saya pergi ni. Pergi tengok ayah lagi. Daripada Abah Syifa, di sini ada jualan mangga harum manis. Oh ya ke? Dalam Aman Jaya Mall ke luar Aman Jaya Mall dekat khemah tu? Saya pun tak lama tak lalu kawasan tu. Apa yang ada? Semoga ayah tuan cepat sembuh insya-Allah. Bonga. Daripada Bonga. Kopi Al-Hansami ada produk untuk perempuan tuan. Kawan bertanya. Untuk perempuan tak ada lagi. Untuk lelaki dahulu. Untuk perempuan tak ada lagi. Khas untuk perempuan belum lagi. Sedang dibuat. So apa kita takkan nak sembang bab produk ni tengah-tengah hari ni? Betul tak? Takkan nak sembang bab produk. Kita sembanglah bab lain. Ya, dalam Aman Jaya Mall bermula hari ni hingga Ahad. Oh ya kau. Ni ada harum manis lah dekat Aman Jaya Mall. Nanti kita pergi. Mergo Ketrimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan nak belajar ilmu tuan dengan tuan boleh tak? Saya ni kalau niat hati saya sebelum saya mati, mungkin saya mati setahun, 2 tahun lagi ke, 5 tahun lagi ke, saya tak tahu. Memang saya nak bagi semua ilmu yang ada kat saya, semua apa-apa, petua-petua yang ada pada saya nak bagi je. Bagi. Tak ada bayaran, tak ada apa, dengan syarat orang tu bersungguh dan dengan syarat orang tu nak amalkan. Kau sekadar untuk tahu saja, alangkah ruginya. Ya? Sebagai contohlah ilmu yang paling mudah sekali ialah kenapa Allah dipanggil Allah?
Kenapa Allah memanggil dirinya Allah? Itu mudah je benda tu. Itu asas tauhid tu. Oh, dalam Boleh siapa-siapa cerita. Ni ustazah. Kenapa Allah panggil dirinya Allah? dalam Ha. sekejap, tak ingat dalam semua. Jom kita tengok komen sahabat-sahabat. Apa? Ada shop. Tolong komen jap. Dengar tak saya punya live ni? Tolong komen jap. Saya punya tengok macam komen tak bergerak dan itu semua tak bergerak. Adakah dia hang ke, lag ke apa ke? Oh, dengar. Okey. Dengar tu lah. Dah minum air ke belum? Asas yang paling mudah tadi, kenapa Allah memanggil dirinya Allah? Sedangkan Allah ada beribu-ribu nama. Kerana kalau kita buang setiap satu, kita tambah daripada apa-apa nama perkataan-perkataan elok pada Allah pun dia akan jadi Allah. Kalau kita kurangkan nama Allah pun dia tetap jadi Allah. Okay? Sebagai contoh, di dalam nama Allah ada 4 huruf. Di dalam nama Allah ada 4 huruf. Alif, lam, ha. Okay? Allah. Jika itu adalah Allah. Allah adalah Esa lah. Qulullahu ahad. Bila kita buang satu huruf, alif, dia jadi apa? Lam, ha. Ataupun lillah. Lillah apa dia? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepadanya lah. Kepada siapa? Kepadanya juga. Allah. Allah. Lillah. Buang huruf alif. Tetap mengingatkan pada dia. Lillah. Buang lagi satu. Buang lagi satu lam tu. Tinggal lam dengan ha je. Lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terhadapnya. Dia juga. Buang lagi satu lagi lam tu. Tinggal ha saja. Ku. Ku tu apa dalam bahasa Arab? Ku tu dia. Dia siapa? Dia tu Allah. Nampak tak? Alif, lam, ha. Dapat satu ilmu dah hari ni. Buang alif, lam tinggal lam ha pun tetap dia. Buang satu lam tinggal lam ha pun tetap dia. Buang lam tinggal ha saja pun tetap dia. Dapat dah? Itu asas tauhid. Dan perkataan la ilaha illallah adalah perkataan yang kita boleh sebut tanpa kita gerakkan mana-mana otot di mulut. Otot bibir tak payah, bibir tak payah gerak, pipi tak payah gerak. Cuba tengok Ar-Rahman, kena gerak mulut lah. Ar-Rahim, kena gerak lah semua lah. Al-Malik, kena gerak lah. Lidah semua kena gerak lah. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Betul? Apa pun semua kena gerak. Tetapi perkataan la ilaha illallah, dalam keadaan kamu koma, dalam keadaan kita tengah baring, dalam keadaan kita muka kita dah pecah, tercabut mata, pipi kita terkoyak, apa semua, kita tetap boleh sebut. Tengok mulut saya. La ilaha illallah. Tak payah gerak pun. Tak perlukan muka, tak perlukan bibir, tak perlukan rahang untuk digerakkan. Itulah kehebatan la ilaha illallah. Semua buat. Hari Jumaat ni kan? Semua buat. Kalau kita terbaring, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah hanya boleh disebut menggunakan nafas saja.
Itu soalan kita bincang tadi. Kenapa Allah sebut dirinya Allah? Kenapa tak sebut? Dia ada beribu nama. Allah ada ribu nama. Itu asas tauhid lah. Saya bukannya ustaz. Saya kongsi-kongsi lah salah satunya. Supaya bila kita berzikir tu, bila kita teringat La ilaha illallah, kita boleh dalam keadaan tidur boleh La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tak payah gerak pun bibir, tak payah gerak pun rahang, tak payah gerak pun gigi. Kalau kita kata na'udzubillah min zalik, kalau kita dalam keadaan kita accident ke, kalau macam dalam perang tu kena bom ke muka kita pecah ni, habis ni, koyak ni, mata tercabut semua ni, kita masih boleh sebut. Kalau kita nak sebut hello calling over, tak boleh dah, apa benda pun tak boleh dah. Kita hanya boleh sebut satu perkataan je, la ilaha illallah. Mati je kita. Salah satu ilmu pada hari Jumaat. Faham tak? Semoga bermanfaat. Saya minum air lemon. Ada tembikai lah. Bawa sini Tengah-tengah panas Ni jangan lupa buat ni lah. Buat water parade. Semua yang bekerja dekat ni, benda ni memang nampak remeh, memang nampak macam budak-budak, memang nampak macam orang bodoh. Tapi dalam tentera, waktu saya kat New Zealand tu, tentera ajar benda tu. Tentera New Zealand ajar saya tu. Water parade nama dia, pembarisan air. Buat pembarisan air. Termasuk pada anak-anak. Saya dengan anak-anak pagi-pagi dah kena water parade ni diorang ni. Dah kena bising dengan bini saya dah. Pagi-pagi bangun walaupun duduk dalam rumah, sebab sekarang cuaca bahang. Bahangnya cuaca, malam semalam ada latihan silat tau. Latihan silat bawah Tuan Hutan kan. Bawah kelolaan Tuan Hutan. 250 orang semalam datang buat latihan silat. Di tengah-tengah padang dekat sini kat taman ni lah. 250 orang semalam. Okay. Penuh padang tu. Itu satu gelanggang ya. Tapi yang semalam ni cuaca pelik sangat. Saya keluar daripada rumah ni, apa pahang ni? Pukul 8.30 malam. Bahang. Lain macam. Saya sampai saya tengok, baru kami tak payah buat senaman pun dah berpeluh dah. Sebab itu pentingnya water parade. Tolong buat kat rumah, anak-anak paksa. Macam saya ni buat dengan anak-anak, pagi-pagi, mana air botol? Sofia, Syairah, sini. Bawa botol. Mana botol air mana? Bawa sini. Paris, mana botol air? Okey. Sini tunjuk kat acik-acik ni. Pagi-pagi dah paksa dah. Penuhkan air botol-botol. Ni Sofia ni. Lepas tu pegang sentiasa. Kan? Pergi sekolah murah tu. Okey. Kena buat. Semalam saya tidur pun rasa berpeluh. 3 cawan rasanya. Betul. Memang panas. 46 tahun saya hidup kat Malaysia ni, saya jarang rasa panas sebelah malam. Dan ini nun jauh di utara, bukannya saya duduk kat tengah KL. Tengah KL tak katalah dengan jerebu lah, dengan itulah, dengan inilah, dengan angin tak bergerak lah, kan, berkuap lah. Tapi dia duduk di jauh di utara, udara sini taklah tu. Sini kalau KL tu tengok atas tak nampak bintang. Penuh dengan jerebu, dengan apa semua. Tapi kat sini, malam nampak bintang terang, tapi bahang. Jadi tolong buat yang duduk dekat, yang di pejabat, yang duduk di rumah, cikgu-cikgu tadika, cikgu-cikgu sekolah rendah, tolong buat water parade. Walaupun dalam rumah boleh kena stroke. Walaupun dalam rumah memang boleh kena heat stroke sebab kita tak sedar badan kita sedang meruap. Ya. Tolong dengar nasihat saya. Cukup-cukuplah. Kita dah dengar beberapa orang ditakdirkan Allah meninggal dunia kerana water parade. Kerana kekurangan air, hypothermia. Water parade ni dengan tak susah. Bariskan anak-anak, mana air botol? Lepas tu, kejap lagi tanya dia, dah minum belum? Kan? Tanya, dah minum belum?
Itu untuk anak-anak. Sama macam kita tu. Itu tanda tanggungjawab sebagai ketua, sebagai bos, sebagai cikgu, sebagai siapa sekalipun. Ni, semalam kami bersilat 250 orang. Semua kita suruh pakai mana water botol, mana water botol. Mana ni, botol air. Kan? Okay? Bertahan sekejap. Ikut ramalan cuaca sehingga bulan 9. Dia punya bahang ni. Ya? Water parade ni penting lah. Aircon tidak akan menyelesaikan masalah. Nak tahu kenapa? Kerana aircon bersifat kering. Dry. Dia akan menyebabkan kamu bertambah dahaga, bertambah itu. Okay? Dekat dalam rumah kita ni dah jadi macam dekat Arab Saudi dah. Dia tak hilang humid dia. Okay, aircon tu tekan yang nombor 2. Siapa yang ada aircon tu tekan yang dia punya lambang air tu. Jangan guna lambang salji tu, guna lambang air tu. Buat macam tu. Lepas tu dalam bilik, siapa-siapa tak susah pun, siapa yang tak ada aircon kat rumah, kan, ada kipas saja, ambil baldi ataupun baldi yang besar lah. Baldi yang besar, letak air dalam tu, letak dalam bilik saja. Letak di bucu. Ni, contoh ni bucu kan? Ni bucu kan? Ni bucu macam ni, kan? Ambil baldi, letak kat tepi ni. Letak air. Rumah yang tak ada aircon buat macam tu nah. Rumah saya pun ni buka kipas ni. Letak air supaya dalam bilik ni sentiasa humid. Sebab uap panas tu dia akan meruap air ni. Air ni akan pusing. Faham nah? Ni kena emergency lah, nak panggil kontraktor nak buat semua tu memang lambat lah. Buat macam tu. Ataupun basahkan kain tuala, okay, buka tingkap sikit, letak dekat ni, tutup tingkap tu. Nah, basahkan kain tuala tu basahkan habis-habis, kan? Perah sikit. Lepas tu buka tingkap kan, kalau siapa pakai tingkap nakor tu, tutup biar tuala tu duduk tutup tingkap. Jadi angin luar kalau masuk pun dia kena tu, dia akan jadi aircon free. Dia akan buatkan kelembapan dalam tu sedap sikit. Hati-hati. Saya nak masuk hutan waktu ni pun fikir banyak kali. Sedangkan hutan tu tempatnya redup. Hati-hati. Dalam tentera memang ramai dah orang meninggal dunia kerana heat stroke. Panjang saya bekerja 25 tahun, ramai dah tentera tau yang terlatih tau, meninggal dunia kerana heat stroke. Okay? Itulah. Heat stroke ni dia tak kira badan kamu sihat ke tak sihat ke apa ke badan, tak ada. Dia datang. Kamu salah salah perkiraan tentang udara, tentang minuman saja habis, mesti kena. Bro, brother dah beli minyak lintah apa pantangnya? Tak ada pantang. Pakai. Kan? Ya, so apa lagi kita nak sembangkan pada hari Jumaat ni? Alang-alang dah 12.30. Kan? Yang baik saya kongsikan. Yang tak baik saya lupuskan, saya lupakanlah. Bukan setiap orang tu ada semua. Hidup saya pun banyak juga benda-benda yang tak baik, yang tak manis yang kita lakukan, kan? Yang tak baik tu sudah-sudahlah. Bujang boleh pakai minyak lintah ke? Boleh. Untuk kesihatan. Ayah tuan apa khabar? Alhamdulillah, saya dengan ayah saya baru keluar daripada hospital petang semalam. Ayah saya sambung rawatan di rumah selama 2 minggu, kemudian jumpa doktor semula. Kanda, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih ni yang bagi rose, yang bagi cotton shell ni, ada Zack. Suatu tuan menjaga ayah tuan, ada tak doa-doa yang tuan baca menjadi amalan setiap hari? Okey, saya tak mau kedekut ilmu. Sudah sampai masanya saya nak bagi apa pun yang saya pernah belajar, apa yang pun saya tahu. Bila kita solat, kita selalu terlupa tentang tempat-tempat yang mustajab ketika mustajab Ustazah bukan mujarab tempat-tempat yang mustajab ketika
dalam solat. Okey, sebagai contoh, macam tu soalan tadi tu dia tanya, Tuan, apa amalan Tuan ketika menjaga ayah Tuan kat hospital, ada tak doa-doa yang Tuan baca menjadi amalan setiap hari? Okey. Banyak tempat dalam solat yang kita doa dan waktu itulah mustajab. Okey, sebab tu saya jaga ayah saya tak nak kedekut ilmu, saya bagilah, ya. Waktu sujud terakhir, setiap kali sujud sebenarnya boleh doa, tapi waktu sujud terakhir saya doa, bacalah, kan. Lepas waktu sujud tu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dah baca 3 kali, saya sebut baca doa untuk ibu dan ayah, kan. Allahumma ighfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Lepas tu bacalah doa-doa apa-apa pun kamu nak doa, tapi dalam bahasa Arab. Bahasa Malaysia tak boleh, batal. Nah. Nak baca dalam hati boleh, baca kat mulut boleh. Tapi bahasa-bahasa Malaysia tu tak boleh lah. Ya. Lepas tu lepas tahiyat akhir sebelum salam, baca doa. Ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Bacalah doa. Doa untuk ayah ke, doa untuk diri sendiri ke, ataupun Sayyidul Istighfar ke, baca. Nah. Itulah waktu doa mustajab. Itulah amalan dia. Waktu kita sembahyang hajat semua tu dah tentulah. Tapi selebihnya, saya tak kerti Arab macam mana doa dalam solat. Dalam hati. Doa dalam hati. Doa dalam hati. Bila kita dah sujud terakhir tu, sebelum nak tahiyat akhir tu, tapi jangan lama sangat. Kena ingat, jangan lama sangat. Kalau sembahyang berjamaah, tak boleh. Dia pergi pada hukum makruh. Betul, Ustazah? Dia pergi pada hukum makruh sampai mana? Waktu imam dah bangun, dah tahiyat akhir. Betul? Kalau imam dah bangun tu, bila imam dah mula bagi selawat, waktu tu dia akan makruh pada siapa yang masih sujud. Nah? Jadi berdoa sekejap lah dalam hati, ya Allah Tuhanku. Nah? Okey, daripada Daniel Kulaan, Kaf 40 ni boleh jadi gila ke kalau silap bawa? Mohon pencerahan Tuan. Okey, baru-baru ni saya ditawarkan oleh seorang tok guru seorang tok guru yang alim lah. Saya tak mau sebut nama beliau, cuma beliau duduk jauh di pedalaman, untuk saya menerima ilmu-ilmu yang beliau nak berikan pada saya. Tapi dengan syarat hendaklah berada dengan dia selama 3 malam untuk tahap 1, kemudian sambung lagi 3 malam untuk tahap 2. Salah satu yang beliau nak berikan pada saya adalah ijazah Kaf 40. Kan? Beliau ni dah umur 80 tahun dah. Lepas tu saya tanya, boleh tak saya hantar orang-orang untuk belajar kerana mungkin saya sibuk. Saya tanya dia, Tok Guru boleh tak saya hantar orang-orang untuk ambil ilmu ni daripada Tok Guru? Kan? Beliau kata ilmu ni sebaik-baiknya orang yang umur 40 ke atas. 40 ke atas. Saya tanya kenapa 40 ke atas? Beliau kata kerana waktu tu orang lebih matang. Jadi soalan tadi mengenai adakah amalan Kaf 40 tu boleh jadi gila kalau silap bawa? Kalau mengikut apa yang Tok Guru atau Tuan Guru tu bagi tahu, sebaiknya umur 40 ke atas lah. Yang bawah-bawah tu takut, yalah, kematangan tu belum sampai lagi. Laluan ni lah Nabi jadi Rasul, dilantik jadi Rasul pun umur 40. Dia macam tu. Bukan tak boleh belajar, boleh belajar. Tapi bab amal tu kena betul. Kalau betul-betul nak amal, kena duduk di depan guru mursyid. Yang mana umur 20-an, 30-an nak amal boleh, tapi duduk depan guru mursyid. Bukan ambil-ambil, lepas tu balik amal kat rumah. Lepas tu lagi mulalah benda-benda yang pelik-pelik terjadi.
Anak mama, tuan saya nak tanya, tuan pernah jumpa Ustaz Muhazzat? Saya tak pernah. Saya tak ada rezeki lagi nak jumpa. Kak Ida 71, terima kasih tuan. Minyak Raja Kayu dah sampai. Bawah lutut saya sakit. Okey. Sapu. Muhammad Faris, 12.30 dah. Mandi solat sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat. Tu siap. Tuan, kopi dah sampai. Okey. Nah. Hari Jumaat ni, dia punya banyaknya, hari Jumaat adalah hari raya umat Islam. Ingat kepada yang tak tahu, hari Jumaat adalah hari raya mingguan. Setiap minggu umat Islam ada hari raya. Ya Ustaz Syafiq, setiap minggu umat Islam ada hari raya. So hari Jumaat adalah hari raya umat Islam. Hari Jumaat ni banyak benda kita boleh dapat pahala. Kita mandi dapat pahala, tapi dengan syarat niat lah. Saja aku mandi sunat hari Jumaat, mandi dia pun dapat pahala. Hari Jumaat potong kuku ni saya tanya ni, 230 orang yang bertanya, dah potong kuku belum? Waktu ni potong kuku. Waktu ni mencukur. Cukur. Hari Jumaat. Cukur, potong, trim. Okey. Pahala, banyak pahala. Cukup banyak pahala hari ni. Bukan malam Jumaat je, orang lelaki kira malam Jumaat. Malam Jumaat dah semalam. Malam Jumaat memang dapat pahala dah. Tapi hari Jumaat tu banyak pahala. Orang lelaki kira malam Jumaat. Yang hari Jumaat dia tak kira. Dia cincai-cincai. Hari Jumaat pakai minyak wangi pun dapat pahala. Ni. Pakai minyak wangi. Lebih-lebih kena pula minyak wangi kasturi kijang. Tu Ustaz Syafiq ada tu. Minyak wangi kasturi kijang ke, atau minyak wangi oud ke, kan? Yang mana sunnah punya wangian, dapat pahala lagi kali 2 kali 3. Yang tu insya-Allah tu hari Jumaat lah hari kutip pahala. Tu belum cakap selawat lagi. Selalu orang ingatkan selawat. Betul, selawat ke apa, gosok gigi dapat pahala. Nah sekarang zaman tu bersugi dapat pahala. Kan? Tapi dengan syarat apa? Niat. Dengan syarat apa? Niat. Kena niat. Aku niat ni ikut sunnah. Aku potong kuku ni sebab ikut sunnah. Kan? Potong kuku macam mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ikut tu. Cara potong kuku Rasulullah. Tak apalah. Dah tak pernah belajar potong kuku cara Rasulullah pun tak apalah. Potong kuku niat je. Niat je. Niat aku potong kuku hari Jumaat ni sebab nak ikut sunnah. Semua pahala. Bersedekah tu biasa tu. Sedekah, selawat tu, tu memang lagi bagus lah. Tapi sebenarnya berlambak. Banyak sangat-sangat pahala di hari Jumaat ni. Jom kita kutip. Kan? Dah lah kita ni banyak dosa. Betul? Dosa kat jari ada, dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, dosa mulut tak cakap lah. Kan? Dosa celah kangkang, dosa tangan, dosa kaki, dosa jari. Ui, kita ni banyak dosa. Ui. Waalaikumsalam. Nashrin. Sambil-sambil nak tunggu Jumaat ni lah saja-saja buat live. Dah seminggu tak buat live kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Banyak orang nak beramal sebab nak cari hebat, bukan nak cari redha Allah. Betul tak tuan? Daripada demi masa.
Saya baru-baru ni dekat hospital, saya sambil-sambil tu ayah saya suka buka ceramah. Jadi saya mendengar satu ceramah agama daripada ustaz yang terkenal dan ceramah tu sangat-sangat bagus. Di dalam hadis, saya minta maaf, saya lupa adakah hadis qudsi ataupun hadis apa. Saya rasa mungkin hadis qudsi. Kan? Di akhirat nanti manusia akan bertemu Allah dengan membawa 3 benda. Yang pertama, bawa amal. Sebarang siapa yang berjumpa dengan Allah dengan membawa amalnya, maka Allah akan menghisap amalan itu. Hisap tu maksudnya kira-kira matematik. Barang siapa yang berjumpa Allah membawa dengan ilmunya, maka Allah akan mengira dan dia akan dipertanggungjawabkan. Barang siapa yang bertemu Allah kerana nak berjumpa kerana Allah, maka aku sebagai Allah yang akan menentukan nasibnya. Faham maksudnya? Sesiapa yang di akhirat jumpa Allah bawa amalan, ya wahai Tuhanku, ya Allah, aku dah buat 1000 solat sunat. Aku sudah pun bersedekah 1 juta ringgit. Aku sudah pun berpuasa 4 tahun berturut-turut. Aku sudah pun amalan lah. Tahu Allah akan cakap apa? Baik, aku akan hisap. Allah akan kira matematik. Okey, berapa banyak? Okey, puasa 4 tahun. Pahala banyak ni. Zikir pada aku banyak mana? 2 juta. Okey, 2 juta zikir pada ni. Allah akan kira. Kemudian Allah akan timbang. Allah akan timbang, layak tak masuk syurga? Percayalah, tak layak. Tak layak. Allah kata, tak layak ni, ringan sangat ni, pergi masuk neraka. Benda tu adalah hadis. Siapa yang bertemu dengan Allah dengan kata, ya Allah Tuanku, aku telah mempelajari banyak ilmu, aku dah tulis kitab banyak-banyak, sijil aku penuh kat dinding, aku dah bagi ilmu aku pada ramai orang. Aku itu tu, Allah kata apa? Tak apa? Allah akan bertanggungjawabkan. Maksudnya, kamu dah dapat ilmu ni dulu, kamu bagi kat siapa? Ilmu yang kamu bagi ni dapat kesan elok kata elok. Ada orang bagi kesan tak elok. Masuk neraka kamu. Ni ilmu ni macam ni. Contoh, ajar ilmu elok je, ilmu matematik, ilmu sains. Bagus dah mengajar ilmu tu. Dah kamu kata kamu banyak ilmu kan? Lepas tu nanti, ilmu ni kamu belajar ke anak murid kamu ni buat benda tak elok. So, kamu pun bertanggungjawab pada dia. Masuk. Contoh. Sebab itulah dia keluar ayat yang ketiga. Barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan dia nak bertemu Allah, Allah kata ketika itu hanya aku dan hamba-Ku yang aku yang akan menguruskan hamba-Ku. So dia Allah, siapa nak reda Allah, dia dapat. Siapa datang sebab amalan, tak dapat apa. Sebab itulah kat situlah banyak masalah pada geng-geng ahli tarikat, kan? Sesiapa yang masuk dalam jalan tarikat, dalam jalan hakikat dan jalan makrifat, dia mula rasa dia ada ilmu, dia mula rasa dia ada amalan, dia mula rasa dia ada tu, waktu itulah dia sesat. Waktu itulah dia sesat. Ketika dia orang-orang yang masuk ke dalam ilmu tarikat, dia masuk dalam ilmu hakikat, dia mula rasa ilmu makrifat, dia mula rasa diri dia ada ilmu, dia mula rasa diri dia ada amalan, dia mula rasa diri dia tu, waktu itulah dia jahanam. Waktu itulah dia jahanam. Sebab itu dipesan kepada oleh guru-guru, setiap kali kita nak beramal apa-apa, hendaklah kita sebutkan di awalnya, lillahi ta'ala, aku buat amalan ni kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala, Allah nak bagi pahala ke? Allah, sebab terlalu banyak dalam hidup kita ni, kita buat amalan, kita buat ibadat yang hukumnya sah, tapi belum tentu diterima. Saya ulang sekali lagi, terlalu banyak amalan yang kita buat di dunia ini yang hukumnya sah. Puasa, kita ikut rutin puasa tu betul-betul.
solat, kita ikut dia punya tu rukun-rukun solat tu dengan betul apa semua tu, tapi belum tentu diterima. Kat situlah masalahnya. Ya? Kita rasa kita, aku dah settle dah, aku dah solat dah, aku dah puasa dah, aku dah zakat dah, aku dah buat itu dah, aku dah ini dah, aku dah ikut dah tu. Tapi belum tentu diterima. Kat situlah benda yang maling. Saya duduk malam-malam saya termenung. Aduh, dah lah aku banyak dosa, hutang dengan Allah pun banyak. Apa ni, puasa-puasa yang zaman dulu waktu nakal-nakal tinggal-tinggal tu, solat-solat yang culah-culah yang nak tak nak zaman dulu tu. Aduh, berit. Perit. Bila fikir balik tu perit. Aduh. Jadi kita kena cari redha Allah. Kita cari redha Allah, kita cari Allah punya rahmat. Tanpa redha Allah, tanpa rahmat Allah, kita ni tak ada apa. Tak ada beza kita dengan burung kakak tua. Burung parrot. Burung parrot kita ajar apa? Dia betul ajar Fatihah, dia boleh baca Fatihah. Kan? Tapi dia faham ke apa Fatihah tu? Dia hayati ke Fatihah tu? Itu baru Fatihah. Taklah, saya bukan nak jadi ustaz. Kita kongsi hari Jumaat. Itu je. Habib Ali. Selamat datang, Habib. Okey, 12.40. Ni Muhammad Faris mana ni? Abang Faris mana? Dia kan mandi. Lambat mandi kah abang nak pergi solat Jumaat ni? Okey, insya-Allah tak lama lagi penduduk Malaysia akan dapat melihat kiswah Rasulullah. Kiswah kain yang berukir, yang cantik, yang menutup makam Rasulullah. InsyaAllah. Yang lebih istimewanya, kain itu adalah yang menutup tempat kepala Rasulullah. Di makam Rasulullah. InsyaAllah tak lama lagi akan datanglah kain itu di Malaysia. Kan? Kain itu tak ada apa macam kiswah Kaabah. Cuma kain itu untuk kita merindui Rasulullah. Sebab kita tengok tu kita jadi rindu ke Rasulullah. Saya sedang usahakan. Sebab kita pergi umrah ke, kita pergi haji ke, kita tak boleh tengok dalam tu. Kita lalu kat makam Rasulullah kan luar tu je. Pagar emas tu je. Dalam tu kita tak boleh nampak. Kan? Dalam tu dia ada berlapis-lapis lagi. Ada dinding lepas dinding ada tu. Lepas tu dia ada makam lagi. Kan? Lepas tu dia ada makam, betul-betul makam Rasulullah tu dekat makam lah. Kubur lah kita kata makam kan. Makam kat tempat tanda kepala Rasulullah tu, kepala junjungan besar kita, di situ dia ada tanda dia. So kain tu ada. InsyaAllah saya sedang usahakan, tak lama lagi sampailah. Bolehlah beramai-ramai kita melihat kan, dan menambahkan kerinduan kita pada Rasulullah. Itu saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey sahabat-sahabat, saya minta izin untuk saya bergerak. Saya pun nak pergi solat Jumaat dah. Petang ni kalau sempat buat live, kalau tak sempat saya minta maaf. Mungkin malam saya buat live, kalau tak sempat pun saya minta maaf. Kerana ayah saya masih lagi tak sihat. Saya masih lagi melawat ayah saya. Tuan, kenapa harga shipping kat website Toyota mahal? Sajalah nak abang. Memang sengaja supaya itu memang harga yang diletak oleh kurier. Itu harga yang kurier letak, bukan kami letak. Sebab tu kalau dekat kedai S ataupun dekat TikTok Shop, dia punya harga lain. Sebab itu ditetapkan oleh kurier, oleh laman web tu tersebut. Okey, saya harap live saya sekejap tadi tu bermanfaat. Semoga kita ingat balik apa yang saya dah beri tadi. Lebih-lebih perkataan Allah tu, alif, lam, ha tu, kenapa Allah disebut dirinya Allah, dan bagi apakah kehebatan zikir la ilaha illallah, sehingga kan kita boleh sebut perkataan la ilaha illallah tu tanpa kita gerakkan mana-mana otot pipi, otot rahang, otot gigi, tak ada. Tak perlu. Dan beberapa lagi ilmu dan amalan yang saya beri tadi, semoga bermanfaat.
sebar-sebarkanlah kebaikan. Kita semua adalah pendosa. Kita semua hanyalah pendosa yang mencari jalan untuk ke syurga. Jangan lupa, kan? Jom kita cari ilmu banyak-banyak, kita mula beramal, buat amal banyak-banyak, dan kunci yang terbesar apabila dah ada ilmu, dah ada amal, adalah berbakti kepada orang ramai, kepada orang-orang terdekat dan semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang bagi gift. Basahkan tuala sidai macam saya dah ajar tadi. Ambil tu, ingat water plate tu, ingat saya ajar tu.